Seorang lelaki mengaku tidak bersalah atas dakwaan memalsukan dokumen keputusan COVID-19 dan itu antara tumpuan dari Bumi Kenyalang. Jadi untuk laporan terpenuh, kita terus saja bersama Vanessa Mering di sana. Silakan Vanessa. Terima kasih Miza dan salam hormat. Seorang jurutera lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Sibu pagi tadi atas tuduhan memalsukan dokumen keputusan ujian calitan COVID-19. Magistrate Faizal Cik Saad kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 15 April depan untuk sebutan semula kes. Mengikut fakta kes, pada 9 Mac lepas, tertuduh berusia 34 tahun itu telah mengemukakan dokumen palsu kepada pengurusan syarikat tempatnya bekerja untuk mendapatkan cuti. Perbuatan tertuduh terbongkar apabila kerani di tempat kerjanya mengimbas kod QR pada dokumen tersebut tetapi nama individu lain yang tertera. Siasatan mendapati tertuduh telah menyunting sendiri dokumen tersebut menggunakan aplikasi di komputer ribanya. Pemeriksaan lanjut dalam sistem keputusan Makmal Kesihatan Awam mendapati nama dan nombor MYKA tertuduh juga tidak wujud di dalam sistem berkenaan. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 468 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama dengan Seksyen 471 Kanun Sama yang membawa hukuman penjara sehingga 7 tahun dan denda. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Seri Alexander Nantalinggi menyeru seluruh rakyat Sarawak untuk bersama menyokong program vaksinasi kebangsaan. Jelasnya dengan mengambil vaksin, setiap individu bukan sahaja menyelamatkan nyawa sendiri, malah nyawa keluarga mereka dan insan yang tersayang. Kita nak memastikan negara kita dan negeri kita dan yang tersayang, yang dekat dengan kita ini dapat kita pastikan kita melindungi mereka daripada jangkitan COVID-19 ini. Setelah terbuktilah vaksinasi ini berkesan. Bercakap kepada pemberita RTM di Kuching, jelasnya beliau sendiri telah menerima suntikan pertama vaksin berkenaan bulan lepas dan mengakui bahawa tiada kesan sampingan buruk berlaku terhadapnya. Jelasnya ia sekaligus menyangkal dakwaan pihak yang tidak bertanggungjawab sengaja menyebarkan persepsi negatif terhadap program vaksinasi. Oleh itu, beliau meminta penduduk di kawasan luar bandar untuk mendaftar dalam program vaksinasi yang diharap mampu mengekang penularan COVID-19. Seramai 5,703 orang pendidik dan pengasuh tadika serta taska termasuk swasta berdaftar dengan Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak akan mendapat keutamaan menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam fasa pertama ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah meluluskan permohonan daripada pihak kementerian memandangkan pendidik dan pengasuh sentiasa mempunyai kontak fizikal dengan anak-anak kecil yang diasuh dan dididik. Datuk Seri Fatimah menjelaskan bahawa golongan guru taska dan tadika ini perlu dilihat sebagai petugas barisan hadapan selain beri jaminan keselamatan dan perlindungan kepada kedua-dua pihak menerusi pemberian vaksin tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media berkenaan vaksinasi bagi pendidik dan pengasuh Institut Pendidikan Awal Kanak-kanak di Kuching. Tambah beliau, guru dan pengasuh terlibat perlu mendaftar diri menerusi aplikasi MySejahtera atau berdaftar dengan klinik kesihatan kerajaan atau pejabat daerah berdekatan untuk tujuan persetujuan menerima vaksin. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah Abdullah mengingatkan semua pengusaha Institut Pendidikan Awal Kanak-kanak IPAKK di negeri ini untuk sentiasa mematuhi SOP pengoperasian yang ditetapkan oleh kementeriannya. Ujarnya SOP yang dikeluarkan adalah lengkap mengandungi perkara yang perlu dilaksana bukan sahaja oleh pengusaha dan pendidik serta pengasuh, malah peranan ibu bapa yang merangkumi SOP sebelum, semasa dan selepas hadir di institusi berkenaan.
Pada sidang media yang sama, Datuk Seri Fatimah berkata pihak kementerian berharap agar semua pihak mematuhi SOP yang telah digariskan bagi memastikan keselamatan semua termasuk anak-anak kecil dan bagi memutuskan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Setakat hari ini, beliau memaklumkan sebanyak 1,702 buah IPAKK telah beroperasi di Sarawak. Mengulas mengenai perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fatimah menyeru semua pengusaha IPAKK yang berdaftar di Sarawak untuk memohon grant tahunan khas bagi tahun ini yang dibuka bermula hari ini. Tambahnya, grant yang berjumlah RM5,000 daripada kementerian antara lain bertujuan untuk menyediakan pemakanan yang sihat dan seimbang dan pembelajaran. Namun, apabila situasi COVID-19 melanda, grant tersebut diperluas penggunaannya termasuk pembayaran sewa serta gaji kaki tangan dan pembelian barangan dan keperluan institusi berkenaan. Tahun lepas, sebanyak 2,958 IPAKK berdaftar telah mendapat manfaat daripada grant tersebut. Sebuah kumpulan dinamakan Kumpulan Sokongan Bekas Pesakit COVID-19 SIBU bakal ditubuhkan bagi membantu bekas pesakit COVID-19 di SIBU. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai berkata penubuhan kumpulan ini adalah untuk membolehkan bekas pesakit COVID-19 yang sembuh berkongsi pengalaman mereka sesama ahli bagi mengatasi tekanan dari segi mental menghidapi penyakit tersebut. Menurut Dr. Anwar, ini kerana ada dalam kalangan mereka telah melalui pengalaman dijauhi atau dielak oleh rakan-rakan selepas dijangkiti sehingga menyebabkan trauma. Jelas beliau, dalam masa yang sama, penubuhan kumpulan ini juga akan menjadi saluran bagi membantu bekas pesakit COVID-19 kembali ke kehidupan normal secepat mungkin selain membantu mereka dari segi kebajikan dan sokongan moral terhadap mereka. To help COVID survivors monitor their health post-COVID, itu penting. Supaya setidaknya selepas kena COVID itu sentiasa menjaga kesihatan supaya tiada berlakunya implikasi jangka panjang terhadap badan zatnya, terhadap paru-paru. Jelasnya, borang penyertaan kumpulan itu akan disediakan dalam masa terdekat dan boleh disertai oleh bekas pesakit COVID-19 di SIBU, keluarga termasuk rakan mereka. Dr. Anwar juga adu nangka berkata demikian dalam sesi live Facebooknya. Katanya setakat semalam di daerah SIBU telah merekodkan seramai 4,854 orang individu dijangkiti COVID-19. Di Semerahan, seorang pekerja perabot berusia 61 tahun dipercayai hilang selepas terjatuh dari jambatan Kuab semalam. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Semerahan, AB Hiwardi Sarbini, kehilangan mangsa yang dikenali sebagai Chong Siau Vun disedari selepas polis menjumpai motosikal milik mangsa di jambatan terbabit. Penemuan itu sekaligus memberi gambaran berkemungkinan mangsa terjun ke sungai terbabit. Kita mendapati motosikal mangsa berada di atas jambatan. Di situ kita terdapat motosikal, helmet dan selipar mangsa. Susulan itu, pihak bomba telah mengaktifkan operasi mengesan mangsa dengan kekuatan 12 anggota selain Angkatan Pertahanan Awam. Ditemui pemberita RTM di lokasi, dedah AB lagi, fokus pencarian kini tertumpu di permukaan sungai dengan keluasan 5 km persegi. Sementara itu, menurut ahli keluarga mangsa, Chua Hok Peng, lokasi itu bukanlah laluan rutin bagi mangsa untuk ke tempat kerja. Saya ada nanya dengan bini, dengan saya ada masalah di rumah tangga tanya. Usaha mengesan mangsa setakat pukul 4 petang tadi masih belum menemui sebarang petunjuk. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan.